Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minta maaf lah. Ah, saya live daripada saya guna laptop tadi. Saya gunakan satu software nama dia OBS. Bila saya guna software OBS, dia tak ada, saya nak kena connect dengan webcam. Dia ada banyak dia punya problem dekat situ. So bila kita connect sini, connect sini, connect sana, connect sini, akhirnya dia hang. So bila dia hang, dalam keadaan dia hang macam tu, kita pun hang jugalah. Last saya decide tak apalah, saya pergi direct pakai Facebook dekat phone saya, lagi senang lah. And hello Greg Esorian. So saya mohon maaf kalau benda tu tadi dia mengganggu gugat live streaming anda. Saya dah cuba sebanyak, I think that was my second trial. This is my final trial. Kalau tak boleh juga malam ni, kita pergi tidur lah. Kita pergi tidur lah malam ni. Tu okay, Ridwan. This one of course okay, ni direct daripada daripada phone. Waalaikumsalam Zainuddin. So itu biasa, saya kalau boleh kita share dulu. Saya minta mohon maaf kepada kawan-kawan yang share tadi. Akhirnya bila share dia tak jadi pula. So yang ni adalah the real one yang kita nak bawakan pada malam ini. Kita bawa direct terus, senang. Saya nak kena share dengan kawan-kawan saya balik. Lepas tu kalau boleh, mohon maaf kerana yang ni kita boleh direct. Salam. Okay, Ridwan, salam. Okay, hi is the Annie Chua dari Melaka. Okay, hi Annie. Thank you for watching bersama dengan kita pada malam ini. Actually, I want to talk something serious, tapi bila benda ini asyik having problem, jadi macam it's really giving me a headache. Kan? So kita pula tak ada nak membantu kita ni, tak ada. So kita nak kena buat semua, kita nak set up sendiri, kita nak buat itu, kita kena buat ni. I think the problem is with dengan saya punya ni lah, punya OBS ni. Memang problem dengan OBS sebenarnya. So yang ni mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf. Hai Radha. Tunggu Zulhimi Fauzi clear. So kita ada cerita kita malam ni, insyaAllah. Kita ada benda yang kita nak rambling about. Kadang-kadang saya faham kenapa ada ramai orang yang boleh connect dengan apa yang saya cakapkan. Dia bukan masalahnya apa yang saya cakap betul-betul, tetapi apa yang saya cakap tu kadang-kadang dia jadi satu, apa orang kata, this is what you think. Saya rasa ini apa yang tuan-tuan dan puan-puan fikirkan dan rasakan, tapi saya yang cakapkan. Saya cakapkan on your behalf. So itu kadang-kadang benda itu kadang-kadang you rasa betul lah, ini yang aku nak rasa lah, ini yang aku nak buat, ini yang aku hadapi sekarang ini. Now the thing is itu yang kita nak kena hadapi. Malam ni jangan line echo macam malam tadi. Malam tadi punya line echo tu memang problem sebab saya punya mic problem. Salam bermasih di Kuala Langat. Thank you Nas Pro. Celcom pun problem kat Penang. Betul. Bangi clear. Okay. Yes, the problem is sekarang ni, bila kalau perasan masa PKP yang kedua, bukan yang 18 hari bulan tu, second, ini yang ketiga. Yang kedua pun dulu kita menghadapi masalah internet juga, dan pada masa itu memang diakui oleh internet provider memang ada masalah internet. Jadi dia orang tengah nak sort out benda tu. Jadi kadang kita nak pastikan kalau internet ni nak betul, dalam keadaan betul, kerajaan yang kena take over. So sekarang ni I think internet is one problem, tapi saya nak katakan internet 100% pun bukan juga kan. Kita kadang-kadang kena tengok dalam keadaan ini dalam keadaan ini. Okey, siapa yang dalam grup saya, grup Bina Negara, dalam grup Bina Negara, tolong share dalam grup tersebut, kerana saya tak on WhatsApp kepada grup kita. Jadi kalau siapa yang dalam grup Bina Negara, tolong letakkan dalam grup, sebab takut nanti rakan-rakan kita dalam Bina Negara tu tak dapat. Saya tak boleh nak share dalam grup tu. Sebab saya terlupa tadi nak on WhatsApp. Kalau saya offkan ini, masuk yang tu lagi problem. So might as well kita teruskan. So dalam masa sama, saya nak bagi tahu bahawa kita ada sekarang ini membuat tim ataupun pasukan Bina Negara yang 2.0. Kita dah buat 1.0 hari tu, di mana alhamdulillah dah berjaya. Kita ada pasukan kita dan terdiri daripada mereka daripada seluruh negara. Sejauh daripada Sabah sampai ke Perlis ada, Kedah, Penang, kita ada daripada Selangor dan sebagainya.
Dan sekarang ini kita membuat satu lagi gerakan, iaitu gerakan yang kedua, gerakan Bina Semula Negara 2.0, di mana kita gerakan Bina Semula Negara ini adalah satu gerakan yang kita kumpul mereka yang benar-benar ikhlas mahu hendak melihat kebaikan dan pembaharuan ke dalam negara kita, dalam corak takbir pemerintahan negara kita, bersama-sama dengan, bukan saya sahaja sebenarnya, saya nak mewujudkan lebih ramai. Dan insya-Allah untuk tim Bina Negara selepas PKP ni, saya nak buat satu latihan, satu training di mana dengan minimal cost. Saya bukan ambil untung, tapi kita kena ada cost juga. Kita satu training leadership. Saya nak buat satu leadership training. Dalam leadership training itu adalah untuk kita nak membina anak-anak, bukan muda saja, muda tua, untuk kita membina leaders. Bagi saya leaders, kita create leaders. Leaders are not born, leaders are created. Dan setiap seorang daripada kita, semua kita mempunyai potensi untuk menjadi leaders, tetapi bukan semua sanggup nak mengambil tanggungjawab untuk menjadi leaders. Jadi saya faham. Sebab itu saya offer, saya tak paksa. Kalau siapa nak, dia boleh join. Dan mungkin kita akan buat 2-3 siri. Mungkin kita akan buat siri selatan di Johor atau Melaka, mungkin siri tengah di Selangor, dan siri utara berkemungkinan di Penang atau Kedah atau Perak. Kita pilih salah satu negeri, di mana supaya mudah orang-orang di kawasan tersebut datang pada training itu. Dan training itu kita akan hadkan kepada lebih kurang 20 ke 30 orang sahaja, kerana kita nak memastikan kualiti, bukan kuantiti. Dan macam kita kata, pembaikan atau reformasi ini adalah satu proses, dan di proses ini dia bermula beribu tahun dahulu, dan dia tak akan habis sehinggalah kiamat hari nanti. Sebab itu saya kata, tapi yang penting adalah kita kena ada proses tersebut. Ini kadang-kadang orang tak faham. Dia ingatkan bila kita dah menang, bila kita dah jadi YB, bila kita dah menang pilihan raya, dia kata, anggap kita dah berjaya. No. Kita kena ingat, those are small successes. Tetapi matlamat kita sebenar belum berjaya selagi mana kita tak mencapai satu masyarakat yang sebenar. Bila kita dah capai satu masyarakat yang baik, yang benar, kita nak mengekalkan pula. Itu cabaran demi cabaran. Benda ni tidak akan berakhir. Selagi mana ada namanya manusia, akan ada pengkhianatan. Selagi mana ada namanya manusia, akan ada pintu belakang, tebuk atap, benda itu akan berlaku. Jadi benda ini yang kadang-kadang kita kena tahu, kita kena realise, dan kita kena sedar dalam keadaan ini tidak dapat seseorang kena melakukan sesuatu. Kalau sekiranya kita kata, apalah pemimpin ni tak buat apa-apa pun, persoalannya kita buat apa? Kita marah orang tak buat apa, persoalannya kita buat apa? Saya teringat satu cerita. Ada seorang budak ni, ada seorang lelaki ni dalam buku 7 Habits dia ceritakan. Dia kata seorang lelaki tua ni dia berjalan dekat tepi pantai. Kemudian dia nampak di tepi pantai ni banyak tapak Sulaiman. Tahu tapak Sulaiman yang dalam laut tu kan, yang terdampar di tepi pantai. Sepanjang pantai tu banyak tapak Sulaiman. Mungkin malam tadi ada ribut ke, mungkin sesuatu yang berlaku menyebabkan tapak Sulaiman ni pergi ke tepi pantai. Kemudian di kejauhan dia nampak seorang budak. Budak ni budak kecil. Dia ambil satu tapak Sulaiman, kemudian dia baling ke laut. Dia ambil satu Sulaiman, dia baling ke laut. Kemudian dia heran kat budak tu. Dia pun pergi kat budak tu, dia kata, apa yang kau buat ni? Dia kata, dia kata, aku tengah selamatkan tapak Sulaiman ni. Dia kata, dia ambil, dia baling. Aku ambil, dia baling ke laut. Kemudian dia gelak. Orang tua tu gelak. Dia kata, kau nak selamatkan tapak Sulaiman macam mana? Dia kata, panjang pantai ni. Dia kata, takkan kau nak selamatkan semua ni tapak Sulaiman ni? Mana kau dapat nak selamatkan semua tapak Sulaiman ni? Betul pakcik, saya tak dapat selamatkan semua. Kemudian dia angkat satu tapak Sulaiman. Sekurang-kurangnya saya dapat selamatkan yang ini. Kemudian dia baling ke laut. Point of the story, cerita tersebut, apa pengajaran daripada cerita tersebut? Pengajarannya adalah, kadang-kadang kita melihat ni, usaha kita ni macam tak ada impact. Usaha kita ni macam tak ada impact. Alah, aku buat ni setakat live pun orang tengok 1,000 orang, 2,000 orang. Penduduk Malaysia ada 20-30 juta orang. Pengundi ada 15 juta, 10 juta orang. Tak memberi impact apa-apa pun. Kadang-kadang kalau kita fikir macam tu, itu yang membuatkan kita rasa macam, tak payahlah aku buat. Tak payahlah aku buat. Jadi, biarlah orang lain buat. Jadi, mentality, biarlah orang lain buat, tak payahlah aku buat itu. Kalau semua kita berfikiran yang sama, akhirnya kita akan kata, tak akan ada perubahan yang kita boleh lakukan. Sebab itu saya selalu kata macam ni pada tuan-tuan. Tak apa. Kita mungkin 10 orang, kita mungkin 5 orang, kita mungkin 100 orang, kita mungkin 1,000 orang. Mungkin apa yang kita buat ni tak ada membawa apa-apa perubahan pun, mungkin. Kan? Saya tak rasa dia berlaku macam tu. Tetapi mungkin, kata.
Tapi sekurang-kurangnya, dia membuat perubahan kepada diri kita, cara fikir kita, cara kita bertindak. Cara kita mungkin berbeza dengan apa yang kita setahun dahulu, 10 tahun dahulu. Mungkin sekarang ini, dulu kita seorang yang selfish, seorang yang mementingkan diri sendiri. Sekarang bila kita dah macam ni, kita bergaul pula dengan like-minded macam kita, akhirnya kita boleh jadi orang yang lebih baik. Dan berkemungkinan saya dahulu pun 10-20 tahun masa zaman muda remaja saya pun bukanlah orang yang baik. Tapi tak adalah jahat, nakal. Biasalah kita ni muda-muda nakal kan. So pikiran saya masa itu tidak seperti mana pikiran saya sekarang. Tetapi apa yang menjadikan saya sekarang adalah apa yang berlaku dalam kehidupan saya, orang yang saya jumpa, mereka yang memberi motivasi kepada saya, cikgu-cikgu saya dan guru-guru. Guru-guru ini bukan cikgu sekolah je tau. Tapi guru-guru ini adalah mereka yang datang dalam hidup kita memberi pengajaran kepada kita. Alhamdulillah kalau sekiranya apa yang saya sampai ini sampai ke hati tuan-tuan dan puan-puan, sampai ke hati saudara-saudari sekalian dan membawa perubahan kepada saudara-saudari sekalian, saya harap dan saya doakan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membawa saya ke syurga dan menghindarkan saya daripada api neraka. Sebab apa ilmu yang kita sampaikan kepada orang, ilmu itu insya-Allah sampai dia punya pahala dia tu berterusan selagi mana ilmu itu disampaikan kepada orang lain. Sebab itu benda itu je sebenarnya tujuan kenapa saya nak buat benda-benda ni semua. Apa ingat saya kena bayar ke? Dapat duit 2.7 juta macam Najib ke? Tak ada. Orang tak ada bayar, kita tak ber. Tapi kita buat ini atas faktor kesedaran. Kadang-kadang kita fikir buat apalah kita nak live pukul 11 ni setakat nak glamour ke apa ke, tak glamour pun. Alah kalau kita setakat macam ni apa yang glamournya, kita bukan artis. Tapi apa yang saya buat, saya selalu fikir macam ni. Sebab apa yang memberi saya semangat adalah bila saban hari-hari dalam posting, dalam inbox, dalam WhatsApp, orang selalu mesej dia kata Iswardi cakap pasal ni. Iswardi cakap pasal ni. Iswardi address benda ni. Iswardi bagi tahu benda ni. Sebab saya tahu bila kita bercakap tentang perkara tersebut, dia mungkin akan apa orang kata akan membuat satu impact yang kecil. Tetapi kita jangan lupa kan? Mungkin kita baling batu tu kecil je, batu tu masuk ke dalam. Tetapi jangan kita lupa dia punya rippling effect, dia punya riak dia tu kan? Bukan riak tapi riak air di dalam air tu, rippling effect tu yang akan membawa berkemungkinan lagi besar dan kalau kita teruskan dia akan jadi macam tsunami kita kata. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, saya selalu berpesan benda ini dan saya selalu berpesan kepada diri saya bahawa wujudkan lebih banyak platform-platform macam ni, wujudkan lebih banyak orang-orang macam ni. Jangan malu, jangan segan. Kalau tuan-tuan puan-puan boleh buktikan kepada saya bahawa tuan-tuan puan-puan nak buat live, kontak saya nak buat live, hubungi saya dalam inbox. Saya teringin nak buat live Iswardi, saya tak tahu macam mana nak buat. Saya boleh ajarkan macam mana nak buat, insya-Allah. Saya tak ada masalah. Dan saya nak orang lebih ramai. Saya mula live macam ni pun, yang saya tengok sekarang ni Zain Azman, Nomaida, ni geng-geng ni lah yang dulu mula-mula sekali. Geng-geng yang mula-mula sekali. Yang apa orang kata Nomaida, Azizul, ni geng-geng yang mula-mula tengok saya. Yang tengok saya 10 orang masa tu, 15 orang. Dia asal mula dia macam tu. Tetapi impact ini dia memberi kesan kepada kita kalau sekiranya kita istiqamah, kita berterusan dan apa yang kita ceritakan tu sampai kepada orang yang mendengar dan relevan kepada orang yang mendengar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu saya kata dalam dia cara sebab tu ada orang kata sastra itu dah tak relevan, dia kata. Bagi saya percakapan kita, bahasa kita, lenggok, kosa kata kita itu adalah sastra. Dan itulah yang menarik minat orang untuk mendengar apa yang kita cakapkan, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan sehingga orang itu merasakan bahawa apa yang kita cakapkan itu sangat relevan. Dan bahasa juga, sebab itu kata kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dan juga kerana mulut, kerana bahasa ni kerajaan pun boleh binasa tau. Sebab itu kita kata the power of preaching, the power of kesedaran itu. Saya nak membawa kesedaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan sempurna, tetapi saya tahu di luar sana lebih ramai, lebih hebat daripada Iswardi, lebih ramai yang lebih hebat daripada Rafizi, lebih ramai yang lebih hebat daripada Nurul Izzah, daripada Anwar Ibrahim. Dan saya nak orang di luar sana tak perlu join parti keadilan pun, keluar, bangkit, kita sama-sama menyuarakan. Zaman dulu, zaman-zaman reformasi dulu, kita kena keluar sampai kena tangkap, sampai kena bicara, sampai kena ugut tarik beasiswa kan, antara benda yang berlaku pada kita. Dapat surat kata nak tarik beasiswa sampai kena penjara. Sekarang ini benda tu tak perlu berlaku dah, tak berlaku dah kan.
nak kata tidak langsung tu mustahil lah kan. Kita pun tak tahu apa yang berlaku pada masa akan datang. Tapi benda itu tidak berlaku. Tapi dalam keadaan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut untuk menyuarakan pendapat kita. Jangan takut untuk kita nak menyuarakan suara kita. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ada kemahiran untuk berbicara, tuan-tuan ada kemahiran untuk bercakap, tuan-tuan dan puan-puan ada kemahiran untuk bertutur kata macam saya, nak buat live, buatlah live. Tapi Iswardi, saya ni tak pandai nak bertutur kata, tak pandai nak berbicara. Apa tuan-tuan pandai? Saya ni pandai share, pandailah. Share lah. Saya ni pandai melukis, lukislah. Saya ni pandai buat lagu, buatlah lagu. Tak apa. Create. Yang penting, do something. Kadang-kadang kita ni jadi masyarakat yang terlalu pasif. Pasif ni arti kata, kita marah. Kita marah dengan pengkhianat nasional. Kita marah dengan PN. Kita marah dengan Muhyiddin. Kita marah dengan Azmin. Kita marah dengan kerajaan sekarang. Ataupun kita marah dengan siapa-siapa. Tetapi kita sendiri tidak proaktif dalam kita nak buat marah. Kita marah, kita letak dalam social media. Okay, it's good. Social media, itu sebab tu ada kawan saya kata, sekarang ni pembangkang yang paling efisien adalah rakyat. Rakyat ni pembangkang paling efisien. Apa-apa hal viral. Apa-apa hal viral. Viral itu daripada tonton dan perempuan lah. Yang tengok sampai 1,100 orang saya membebel macam ni, inilah dia yang menjadikan viral. 1,100 orang ditonton. Kalau kita kumpul yang tengok sekarang ni dalam dewan, penuh dewan. Nak dengar saya bercakap, Iswardi Morni bercakap ni, penuh dewan. Yang tuan-tuan tak kenal pun. Saya rasa 1,100 yang kenal saya tak sampai 10 orang pun. Yang betul-betul kenal saya mungkin tak sampai 10 orang pun. Tetapi yang lain ni, inilah yang membawa impact, yang membawa kesan, yang membawa satu gagasan ni sebenarnya yang akan membawa perubahan kepada negara kita. Impact ini tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sejak daripada live saya, sejak daripada apa yang saya cakapkan, saya nampak bahawa apa yang dicakapkan oleh saya ini, walaupun tidaklah memberi satu satu impact yang besar kepada negara sampai negara nak berubah, tak. Tetapi sekurang-kurangnya it does not fall into a deaf ears. Dia fall kepada rakyat, yang mana rakyat itu take up and pick up apa yang saya cakapkan dan sampaikan lagi. Dan sampaikan. Apa yang berlaku hari ini, contohnya anak Zahid Hamidi, si Nurul tu, bila dia pergi ke Putrajaya untuk berjumpa, kononnya berbincang. Padahal benda itu boleh je buat dekat Zoom ke, dekat Google Hangout ke, over the WhatsApp phone ke sebagainya. Sedangkan dia sebagai anak kepada Presiden UMNO itu sendiri, yang Presiden bapa dia adalah sekarang ini yang memerintah Malaysia sekarang ini, walaupun bapa dia tak jadi Perdana Menteri. Tetapi dalam keadaan itu dia boleh pula melanggar PKP. Dan dengan bangganya, dengan sombongnya dia kata, aku pun tahu apa yang aku buat lah, engkau orang tak tahu, jangan nak jadi bodoh. Dia kata. Ini mentaliti orang kaya, anak orang kaya. Mentaliti anak orang kaya. Mentaliti anak orang kaya. Saya ulang, mentaliti anak orang kaya, bukan semua, anak orang kaya yang rasanya bapaknya masih berkuasa. Saya nak kata bahawa Nurul, tak lama lagi bapa awak tu akan dimasukkan oleh Yidin ke dalam penjara. Azmin, Yidin dan Nishamuddin akan memastikan Zahid Hamidi akan masuk ke dalam penjara. Jangan sombong, jangan bongkak. Hidup kita ni bukan semua selalunya berada di atas. Most of the time kita akan turun ke bawah. Dan jangan ingat bila kita berada di bawah itu, kalau kita hidup sombong dan bongkak, kita berada di bawah itu, orang akan pandang tinggi kepada kita. Hidup dalam humility. Sentiasa hidup dalam humility. Kita hidup dalam penuh rendah diri. Sentiasa hidup dalam penuh keadaan di mana kita rasa diri kita ni tidak ada siapa-siapa. Baju dipakai di badan kita ni, cermin mata yang kita pakai, earphone yang kita dapat ni, semua anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, pinjaman semata-mata. Dan Allah boleh tarik pada bila-bila masa. Sebagaimana Allah tarik kerajaan daripada Pakatan Harapan, dibagi kepada pengkhianat nasional. Dan Allah bagi kepada pengkhianat nasional itu, macam saya selalu kata, yang di atas belum tentu mulia, yang di bawah belum tentu hina. Hina dan mulianya seseorang atau sesuatu organisasi itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menentukan hina atau mulianya seseorang itu. Jadi bila mereka berada di atas, mereka berada di puncak kekuasaan, mereka berada di puncak kekayaan, mereka berada di puncak negara, jadi Perdana Menteri, pegang jawatan Menteri Timbalan Menteri, Ketua GLC dan sebagainya. Mereka ingat mereka mulia. Mereka ingat mereka telah dimuliakan. Tetapi ingat, kemuliaan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dimuliakan mereka sekarang ini? Bukan setakat dibagi ujian yang besar dengan COVID-19 ini, dibagi pula dengan keadaan ekonomi kita yang sekarang ini semakin merudum dalam keadaan teruk. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah dalam sejarah sebenarnya, tapi inilah selama 1 dekad dalam sejarah, harga minyak crude WTI turun sehingga $1 saja. Dalam sejarah, inilah berlaku antara dalam sejarah recession, di mana keadaan tong minyak itu
Pengeluar minyak sekarang ni, dia duduk gali minyak. Gali minyak, dia simpan. Bila dia dah maksimum nak sampai reserve, dia mesti kena gali. Minyak tu dia tak boleh nak berhenti. Dia tak boleh nak stop production. Minyak tu ada kat situ. Dia tak boleh nak stop production. Jadi minyak ni nak kena keluarkan. Sekarang ini, inilah keadaan di mana dia nak keluarkan minyak. Pengeluar yang tukang gali minyak ni kena bayar orang nak beli minyak tu. Bukannya pembeli minyak tu kena bayar. Sebab apa? Kos pengeluaran itu lagi tinggi daripada kos nak jual. Bayangkan nak keluarkan minyak dia, kos dia katakanlah $30 per barrel. $30 per barrel. Harga minyak $1. Harga nak beli satu per barrel $1. Jadi bermaksud nak keluar tu dia kena keluar kos $30 per barrel, tuan-tuan dan puan-puan. $30 per barrel. Kalau kita tengok harga minyak hari ini, kita Malaysia, sekarang dia WTI crude $3.8, $3.80. WTI crude, Brent crude daripada UK $20 masih. Tetapi Mars US daripada beberapa kelompok minyak yang lain, negatif $30. Maksudnya, kalau sekiranya dia nak jual Mars US ni, dia kena bayar $60. $30 production, $30 lagi dia nak keluarkan untuk habiskan minyak, nak keluarkan minyak. Sekarang ni, it's a matter of getting rid of the oil sahaja. Getting rid of the oil. So, kalau kita tengok Malaysia punya, kita nak compare. Malaysia ni, dia pakai tapis. Tapis Malaysia. Nilai tapis Malaysia adalah RM27, $27 per barrel sekarang ini. Now, kita bandingkan pada lebih kurang $27, harga paling tinggi pernah kita capai dalam tapis adalah $76.42 pada 8 Januari yang lepas. Lebih kurang dalam beberapa bulan je. Dan kemudian the second highest kita lebih kurang pada bulan Februari $62, kemudian dia turun ke $54 pada bulan Mac, 2 hari bulan Mac. Sebulan lepas, baru bulan lepas. 2 hari bulan Mac pada bulan lepas. Lepas tu dia turun pada kadar yang paling teruk $26, $24 pada 30 Mac, hujung Mac. Kemudian dia naik, kemudian dia turun lagi hari ini pada $27 per barrel. Macam saya kata, setiap $1 per barrel harga minyak itu jatuh, kita kehilangan 300 juta ringgit. Kita dah jatuh lebih daripada $20, menyebabkan kita dah hilang lebih daripada 10 bilion juta ringgit. Bilion juta ringgit. So kerajaan sekarang nak dapat ni daripada mana? Jadi kita anggap itu sebagai apa? Adakah itu satu kemuliaan? Atau itu satu penghinaan daripada Tuhan? Adakah ini bukan kerja Tuhan untuk menyelamatkan? Kadang-kadang itu saya kata, Nabi Yusuf itu dipenjarakan. Firaun itu duduk di atas tahta. Kan? Yang Firaun itu pembesar itu duduk di atas tahta. Mereka berada di atas tahta. Kan? Dia berada di atas tahta, bukan Firaun, tetapi pembesar-pembesar yang memfitnah Nabi Yusuf itu berada di dalam, mereka adalah pembesar-pembesar duduk di dalam istana, sedangkan Nabi Yusuf itu duduk dalam penjara. Tapi adakah hina Nabi Yusuf itu? Adakah mulia mereka berada di dalam istana? Di dalam istana, di atas tahta belum tentu mulia. Berada di dalam penjara, berada di bawah belum tentu hina. Kadang-kadang diambil Nabi Yusuf itu, dimasukkan ke dalam penjara kerana Allah SWT nak mengajarkan Nabi itu satu pengalaman, satu ibrah, satu peristiwa dan nak mempertemukan dia dengan orang yang bermimpi. Sehingga Nabi Yusuf itu boleh mentafsir mimpi. Dan antara mimpi Nabi Yusuf ni satu benda yang kita boleh adaptasikan dan pernah diamalkan sendiri oleh Anwar Ibrahim. Kalau tuan-tuan baca cara beliau menjadi menteri keuangan pada zaman tahun 1995, dalam keadaan itu kita baru recover, kita baru keluar daripada kegawatan ekonomi pada 1990. Pada masa itu beliau menjadi menteri keuangan. GDP per debt capital, kita punya ratio GDP to national gross debt kita, hutang negara kita adalah 80%. Daim jadi menteri keuangan, sebelum itu Mahathir jadi Perdana Menteri. Bila Daim ditukar kepada Anwar Ibrahim, antara langkah pertama Anwar Ibrahim buat pada masa itu adalah mengurangkan hutang. Itu yang pertama. Kedua, mengurangkan perbelanjaan kerajaan, kecuali di dalam beberapa sektor. Antaranya adalah sektor pendidikan, sektor kesihatan. Dua ni memang dia tak buat. Dan baru-baru ini kalau kita tengok pada tahun 2019, sekali lagi kerajaan pada masa itu sudah menjangkakan bahawa kegawatan ekonomi akan berlaku pada 2020. Tetapi walaupun kegawatan ekonomi dijangka berlaku pada 2020, non-critical allowance itu dipotong. Tetapi perbelanjaan yang ditambah ke dalam
bajet negara ada dua. Pendidikan, Mazli Malik dapat bajet yang besar. Kedua, kesihatan, dan diakui sendiri oleh KP Kesihatan di mana pada 2019 kalau tidak kerana Pakatan Harapan memberikan bajet tambahan pada 2019, amat sukar kita menghadapi keadaan gawat yang sekarang ini berlaku. Sebab itu saya kata, pada masa itu ada dua benda yang tidak. Tengok bajet 2020, tengok bajet 2020. Antara bajet yang ditambah oleh Menteri Kementerian Keuangan oleh Lim Guan Eng pada masa itu adalah bajet pendidikan dan bajet kesihatan. Dua benda ini tidak di-cut, tetapi banyak benda lain di-cut. Banyak benda lain, antaranya critical allowances di-cut dan sebagainya. Banyak benda lain di-cut untuk 2020 kerana memang dijangkakan pada 2020 terdapat akan berlaku kegawatan ekonomi. Cuma kita tidak menjangkakan berlaku COVID. Kegawatan ekonomi biasanya kalau kita punya stock market jatuh ke paras 800 mata, kita punya minyak jatuh ke paras lebih kurang dalam 20 USD per barrel, belas USD per barrel, itu bagi kita satu impak yang memang kita dah boleh nampak dan kita boleh tahu dan kita boleh kita boleh anticipate, kita dah boleh jangka. Tetapi impak yang berlaku sekarang ini sehingga $1 per barrel. Malah kalau kita tengok harga minyak macam saya kata tadi, Mars US jatuh negatif 30 USD. Bukannya dia jual minyak tu, bukan dia kena bayar, dia dapat bayaran, dia nak kena keluar duit, dia yang kena bayar. Itu maksud negatif 30 tu. Itu yang sekarang ini yang berlaku, dan alhamdulillah dengan ini yang berlaku sekarang ini ditanggung pula oleh kerajaan pengkhianat ni. Biar mereka tanggung bagi saya. Sebab tu saya nak nasihatkan sikit Datuk Seri Anwar Ibrahim agar tak payahlah kita buat undi tak percaya. Bagi je lah. Bagi mereka. Dan saya jangkakan keadaan ekonomi ni akan habis, akan hilang, akan pulih sekitar 24 bulan daripada sekarang. Kenapa 24 bulan? Sebab saya kata ini double barrel, ini double jeopardy, di mana keadaan ini berlaku dalam keadaan dua. Satu COVID, satu lagi adalah kegawatan ekonomi. Dia berlaku serentak. Dan dua ini berlaku serentak untuk kita nak pulih daripada keadaan sekarang ini. Kalau katakanlah, dijangkakan bahawa kita akan keluar daripada PKP ni, MCO ni, pada end of, lebih kurang pada bulan raya. Saya jangkakan kita akan kita akan berpuasa sepanjang PKP ni. Kita akan berpuasa sepanjang PKP. Raya lebih kurang dalam 20 lebih hari bulan Mei. Saya cari dulu hari raya puasa 2020. Hari raya Aidilfitri pada 2020 dijangkakan pada 24 hari bulan Mei. Okey, 24 hari bulan Mei. Puasa lebih kurang macam itulah, puasa hari Jumaat ni. Puasa berlaku pada 24 April dan kita jangkakan hari raya pada 24 hari bulan Mei. So saya jangkakan bahawa PKP ini akan berakhir lebih kurang dalam 26-27 hari bulan Mei sekiranya tidak ada apa-apa yang berlaku. Itu jangkaan saya. Saya harapkan benda ini lagi awal. Tapi kalau sekiranya itu berlaku, let's say kita ambil take into consideration. Katakanlah raya itu, raya ketiga, raya keempat. Even raya ketiga, raya keempat pun, katakanlah benda itu habis. Rakyat untuk kita nak pick up balik ekonomi setelah 2 bulan ekonomi ni shut down. Ini bukan slow down, ini shut down terus. Adalah dia akan ambil masa, probably another 1 to 2 months. Dan kiraan ekonomi GDP kita bukan jadi main kira main bulan, main hari, dia kira main jam. Per jam, per hour. Production itu kena kira per hour. Dan sekiranya benda itu tidak berlaku sebagaimana yang kita nak lakukan, maka kita kena sedar itulah yang ekonomi kita akan still going down the drain, dan untuk kita kembali. Classical ekonomi kita, ekonomi akan pulih. Tetapi persoalannya bila? Dan saya akan jangka dia akan pulih lebih kurang dalam sekitar hujung 2021 atau pada tahun 2022. Dan sekiranya pilihan raya berlaku pada 2023, tak sempat pengkhianat nasional ini hendak merasa ghanimah mereka. Pada masa itu mereka sekarang ini sudah menghadapi situasi keadaan di mana pilihan raya akan berlaku. Pembahagian ghanimah sekarang ini pun saya kata saya tidak bersetuju dengan Taqiyuddin. Dia nak bahagikan JLC dalam keadaan ekonomi sekarang yang sedang teruk. Apa yang MP ni tahu pasal ekonomi? Apa yang MP ini tahu pasal, bukan ekonomi, pasal mentadbir uruskan sebuah JLC, a multi-billion dollar punya syarikat. Apa pengalaman yang dia orang ada? Bagi saya tidak setuju sekiranya
MP-MP ini yang take over benda ni. MP-MP ini yang sekarang ini beria-ia nak jadi ketua JLC, pengurusi JLC. Mereka yang beria-ia. Bagi saya tidak setuju. Kenapa saya kata saya tidak setuju? Apa pengalaman mereka? Apa pengalaman mereka menyelamatkan? Ini kalau kita letak MP ni dalam keadaan mungkin ekonomi kita sedang memuncak, katakan, kita sedang booming. Perusahaan kita sedang bagus. Bukan saya kata saya setuju, tapi kalau dia letak pun mungkin tak membawa impak apa-apa. Persoalannya dalam kita menghadapi keadaan situasi macam ni, KWSP, khazanah hilang billion of dollars dalam bursa saham. Apa formula yang boleh dibawakan oleh ahli-ahli parlimen ni? Saya risau kata nak bagi ahli parlimen PAS. Apa pengalaman ahli parlimen PAS? Saya dulu ada orang ambil video saya sebab saya gelakkan Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim Tuan Man nak jadi menteri menteri alam sekitar. Pandai ke nak jadi menteri alam sekitar? Saya kata pandai cakap orang putih ke? Dia kata. Kemudian ada orang ambil video saya buat parodi. Ada orang buat parodi tau dalam YouTube. Tak apalah kalau nak cari-cari. Kemudian sekarang ni tengok yang parodi itu sendiri duk pelangkung kepala dia sendiri. Sebab apa? Macam saya katalah, keluarlah cerita mewah, keluarlah cerita coronavirus ni masuk dalam pembentung, lepas tu penyakit itu boleh berjangkit daripada dubur ke mulut. Ini tahap menteri kita. Saya bacakan hadis ni banyak kali. Rasulullah SAW dah bagi, tunggulah saat kebinasaan apabila kamu memberikan hak itu kepada mereka yang bukan ahlinya. Saat apabila memberi satu jawatan itu kepada yang bukan ahlinya. Jadi kalau kita tengok, itulah maksud kebinasaan sekarang ini. Inilah kebinasaan. Kebinasaan ini contohnya kalau kita kata kita ada satu perusahaan yang besar. Kita ada khazanah, kita ada TNB, kita ada KWAP, kita ada banyak agensi GLCs. Dia government link corporation, dia ada government owned corporation. Dia ada dua benda berbeza. Dia ada government agency, itu lain cerita. Tetapi GLC dengan GOC, government owned companies dengan government link companies. Kita ada semacam MIMOS dan government link companies. So government link companies dengan government owned companies ni, bagaimana keadaan itu kalau kita kata? Sebab itu kita tengok saat kebinasaan itu akan berlaku. Kebinasaan ni, jangan kita fikir kebinasaan itu dalam bentuk dalam bentuk kehancuran dunia. Kadang-kadang kita selalu fikir macam tu kan, maka hancurlah dunia. Tak. Kebinasaan itu kadang-kadang bila ialah rugi syarikat, bila dalam keadaan kita memerintah tak bagus. Ini macam ni kecekapan kan. Saya bacakan, apabila diabaikan amanah maka tunggulah saat kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, apabila diabaikan amanah maka tunggulah saat kebinasaan. Diabaikan amanah. Nah, dengar perkataan itu, diabaikan amanah. Kemudian sahabat bertanya, macam mana pengabaian tersebut? Abai amanah ni macam mana Rasulullah? Apabila diserahkan urusan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kebinasaan. Ini yang berlaku. Kita nak bagi jawatan, kita nak bagi pangkat, kita nak bagi kedudukan kepada yang bukan ahlinya. Itu satu. Kita nak bagi jawatan, kita nak bagi pangkat, kita nak bagi kerajaan kepada yang bukan ahlinya. Kerajaan yang tidak langsung mempunyai manifesto. Kerajaan yang tidak berlangsung mempunyai arah tuju. Kerajaan sekarang ni apa dia punya manifesto? Dia orang ni bekerja untuk apa? Muhyiddin ni apa sebenarnya? Kalau UMNO dia ada untuk Melayu Islam, bersatu ni untuk apa? Kalau PAS dia ada slogan Islamnya, bersatu ni untuk apa? Apa kerajaan apa ni sebenarnya? Ni kerajaan apa? Dia nak bawa apa? Nak main golf. Kerajaan main golf, kerajaan main guli, kerajaan pintu belakang, kerajaan tebuk atap. Itu je yang dia orang tahu. Dan akhirnya dia kata, Muhyiddin ni bagus sebab dia bagi 1,600, dia bagi 800. Tuan-tuan puan-puan, KP kesihatan tu lagi bagus. Dia bukan menteri pun. Lagi bagus. Itu sudah kerja, sudah tanggungjawab. Bukan Muhyiddin ni bagus. Itu sudah memang tanggungjawab dan kerja. Bila ada rumah terbakar, kerja, kita padamkanlah api itu. Jadi bila kita nak padamkan api itu, nak tak nak kita kena padamkan. Carilah apa sumber macam mana pun, janji api itu terpadam. Sekarang ini negara kita sedang terbakar. Terbakar dengan COVID, terbakar dengan keadaan ekonomi kita. Yang take over, yang ambil alih sekarang ini adalah mereka yang tidak cekap dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Kita kena faham maksud cekap, efficient. Cekap maksudnya melakukan satu kerja itu dengan terbaik menggunakan bahan yang paling sedikit. Maksudnya resources
resources yang paling sedikit tetapi outcome dia paling banyak. Itu dipanggil efficient, cekap. Kan? Jadi cekap ke kerajaan kita ni, kita ada 72 menteri dan timbalan menteri. 72 menteri dan timbalan menteri. Tetapi yang keluar Ismail Sabri, kadang-kadang Azmin Ali, kadang-kadang kita nampak Muhyiddin Yassin. Adalah satu kali tu menteri pengajian tinggi sebab dia nak cakap pasal TikTok. Kemudian menteri pendidikan sebab dia nak cakap pasal tangguh UPSR. Setakat itu. 72, 5 je keluar. 6. Mana lagi pergi yang lain? Okeylah, tolak timbalan lah. Mana pergi agensi-agensi menteri-menteri yang lain? Apakah mereka takut menghadapi keadaan? Taqiyuddin dia buat apa sekarang ni? Mana janji RUU 355 tu? Mana janji hudud tu? Mana janji untuk mengharamkan terus arak di Malaysia ni? Mana janji untuk menutup genting kasino di atas puncak Cameron Highland? Mana janji tu? Sekarang ni dah jadi kerajaan. Kamu tak ada dawa-dawi, dah tak ada lagi alasan dah. Kamu adalah menteri undang-undang. Laksanakan tanggungjawab tersebut. Esok buat draft untuk membatalkan lesen judi di Malaysia. Buat. Jangan cakap saja. Nak cakap tu senang tuan-tuan. Nak cakap tu senang. Laksanakan. Alah sekarang ni COVID, tunggulah dulu. COVID lah paling senang masa nak buat. Sebab apa? Kamu ada duduk depan komputer, buat draft. Duduk depan komputer, draft kan apa isunya? Itu lagi senang nak buat kerja. Kerja kerajaan bukannya cuti. Dia masih bekerja. Agensi jabatan keundang-undang still bekerja. Mereka masih ada dekat situ. So sekarang ini macam mana keadaan dia? Takkan cakap je lebih. Taqiyuddin? Bismillah. Minum. Tak maaflah. Sambil-sambil. Banyak betul kau punya chat ni. Tulislah. Tak sempat nak baca. Mana janji tu? Mana dia? Allah. Tertekan. Mana janji tu? Mana? Kita bercakap tentang, dia bercakap hari tu, kita Islam kan, yang tidak melaksanakan RUU 355, maka mereka itu adalah kafir, mereka menentang hukum Allah kan? Maka siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang yang kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu orang yang fasik. Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang yang munafik. Sekarang ini siapa yang kafir, siapa yang munafik, siapa yang fasik? Ayat itu jatuh ke betul-betul bab kata cerita P. Ramlee, betul-betul kena mak jatuh ke muka director Ahmad Nisfu. Betul jatuh. Tuan-tuan, sebab itu saya kata bila kami cakapkan dahulu bahawa ucapan-ucapan orang PAS, ucapan-ucapan orang UMNO ini hanyalah tidak lain selain daripada retorik. Satu produk yang nak dijual, produk bangsa, produk agama. Ni dua produk yang paling senang nak jual. Saya kalau nak laku sampai 10,000, saya senang je. Saya Melayu. Saya akan mempertahankan Melayu. Saya ambil keris, saya pakai tegolok. Saya akan mempertahankan Melayu. Saya akan memastikan Melayu. Saya cakaplah Melayu. 1 jam, 2 jam, 3 jam saya duduk cakap pasal Melayu je. Confirm. Orang Melayu suka. Tapi kita bukannya satu bangsa yang nak upkan bangsa kita, menindas bangsa lain, tapi hakikat di atas dia tak jadi macam tu. Di atas, dia cerita kat kita, di depan kita ni dia duduk cerita. Kita ni Melayu, kena Islam, Melayu, Islam, Melayu, Islam, Melayu, Islam. Tapi di belakang kita, dia deal, Jolo tu bangsa apa? Yang pergi sign, merasmikan Carlsberg dekat Shah Alam tu siapa? Kalau bukan bapa Najib Tun Razak yang merasmikan Carlsberg. Dia boleh je hantar menteri Cina pada masa tu untuk merasmikan Carlsberg. Tak. Tun Razak yang merasmikan Carlsberg. Yang owner, salah seorang owner kepada genting di genting itulah. Genting itu siapa? Datuk Najib. Datuk dia bapa kepada Tun Razak. Owner. Kalau kita bercakap, dia bukan sebenarnya, dia Melayu Islam ni adalah satu produk yang gunakan untuk jual kepada tuan-tuan dan perempuan untuk terus sokong dia. Di belakang dia sakau habis.
Di Sarawak kita tengok kan. Dia duk cerita pasal Sarawak pun Sarawakian, parti ni parti Sarawak. Sama cerita di Sarawak ni, dia bawa cerita orang Semenanjung, dia bawa ke Sarawak, dia guna sentimen yang sama. Cuma dekat Sarawak dia tak boleh bawa sentimen Melayu. Sebab Melayu ni bukan majoriti, Melayu ni minoriti. Melayu ni bangsa ketiga paling ramai. Dia Iban, Cina, lepas tu Melayu. So dia tak boleh bawa Melayu. Dia tak boleh bawa benda tu. So dia bawa apa? Sarawak pun Sarawakian. So dia gunakan sentimen yang sama. Sentimen paling mudah orang nak faham. Kalau saya nak cerita tentang sentimen ekonomi, reformasi, kita nak kena bawa pembaharuan, rakyat yang lebih baik boleh berfikir, rakyat yang boleh berbicara, itu susah. Orang nak faham tu susah. Nak senang-senang je. Kalau kita terus diperintah oleh DAP, maka kerajaan kita akan jadi kerajaan kafir. Kerajaan kita akan diperintah oleh orang bukan Melayu. Maka habislah kita. Maka akan kafir lah semua kita. Sentimen ni paling senang. Sentimen paling senang nak jual adalah sentimen bangsa, sentimen agama. Paling senang tuan-tuan dan puan. Sebab tu saya kata, benda ini ni jual senang je. DAP. Apa hal? Inilah DAP. Kamu kadam DAP. Saya cakap, okey, DAP tu kenapa? Apa masalah DAP? DAP tu komunis. Kalau dia komunis, kenapa tak pergi tangkap DAP? Komunis ni haram kat negara kita tau. Satu kesalahan jenayah, dia boleh dihukum bunuh. Kalau DAP itu komunis, kenapa DAP itu tak diharamkan? Tak, DAP itu dulunya komunis. Dulu tu bila? DAP diasaskan tahun 1960 lebih. Kan dulu dia ada salo-galo dengan komunis. MCA tu ada salo-galo dan Komintang. Komintang tu apa? Daripada Taiwan. Tengok dia punya logo tu sama. Tak percaya Google. Parti Komintang. Yang dikaitkan juga dengan komunis. So, apa masalahnya? Salo-galo itu bukanlah jadikan parti itu sekarang. Hanya kerana suatu masa dahulu mungkinlah salah seorang lah dia punya apa orang kata, dia punya pengasas ke atau orang yang ada dalam parti itu berkemungkinan. Those were back in 1960s. Kalau benda tu haram, kenapa tak dibubarkan DAP itu sekarang? Kenapa tak ditangkap Lim Guan Eng, Lim Kit Siang? Yang pernah diharamkan adalah fatwa Haji Hadi. Amanat Haji Hadi itu pernah diharamkan. Yang pernah diharamkan adalah UMNO. Tahun 1980-an, 88 kalau tak silap. Yang pernah diharamkan. UMNO yang ada sekarang adalah UMNO baru. Tak percaya? Baca balik sejarah budak-budak muda ni, yang budak-budak baru naab ni, baca balik sejarah. UMNO yang ada sekarang ni adalah UMNO baru. Bukan UMNO yang zaman dulu. Sebab tu wujudnya semangat 46. Baca balik semangat 46. Baca balik sejarah kamu. Nak jadi Melayu, baca balik sejarah Melayu. Sejarah Melayu, sejarah Islam, kita bukan bangsa yang menindas agama dan bangsa lain. Kita bukan bangsa yang menindas bangsa dan agama lain. Kita nak maju, kita nak ke depan, bangsa, agama, kita kena berjalan seiring, berjalan serentak tanpa rasa kita backbiting, tanpa rasa curiga di antara satu sama lain. Sebab apa saya kata curiga di antara sama lain? Ini sebenarnya saya nak cerita lah kan. Cerita satu Malaysia. Kita kena bersatu, satu Malaysia. Ini cerita zaman Najib dulu lah. Kita hendaklah menunjukkan perpaduan sesama kita. Di dalam TV, kamu cakap perpaduan. Keluarlah dalam TV. Seorang lelaki Melayu, seorang lelaki India, seorang lelaki Cina. Berduduk, kita berjalan. Gelak-gelak. Hakikat di belakang, bila kamu mengadakan perhimpunan. Bila Perhimpunan Agong UMNO angkat keris, kita Melayu, janganlah biar bangsa lain memijak kepala kita. Dudang, bangsa lain, tindas, pijak. Cerita. Bila pergi kepada MIC pun cakap India pun cakap yang sama. Bila pergi kepada MCA, China pun cakap yang sama. Jadi China duk kutuk Melayu dengan India duk kutuk China dengan Melayu duk kutuk India dengan China. Sampai bila benda ni nak habis? Jadi kita mewujudkan sentimen rasa sangsi kepada bangsa lain, rasa sangsi kepada agama lain. Jangan tengok salib tu. Nanti kalau kita tengok salib tu, kafir kita. Setipis tu keiman kita. Sampai kalau kita tengok benda tu terus jadi kafir kita kan. Terus jadi kafir kita. Terus tertukar iman kita. Tuan-tuan, kalau seseorang itu tertukar iman dia bukan sebab dia sedar atas kesedaran, bukan sebab dia sedar, sebab dia mabuk ke, sama ada mungkin dia terpukau ke, sama ada mungkin dia disihir ke, tidak terbatal iman dia. Katakanlah dia tiba-tiba dia minum air, dalam air tu dia letakkan pil.
pil tu menyebabkan otak dia tu jadi tak betul. Dia dah hilang ingatan. Dalam pada hilang ingatan tu, dia mengaku diri dia sebagai bukan Islam. Dia kafir. Dia buat macam ni. Dia mengaku kekafiran. Lepas tu dia mati. Mati dia itu tidak mati dalam kafir. Sebab apa? Dia mengaku benda itu dalam keadaan dia tidak sedar. Beriman atau kafir seseorang itu mesti dalam keadaan dia sedar akal, dia sedar jiwa dan dia tahu apa yang dia cakap, apa yang dia buat. Baru orang tu kata Islam atau kafir. Sebab itu syarat untuk nak masuk Islam tu adalah salah satunya mestilah dengan kesedaran. Sedar, dia tahu. Dia bukan dipaksa, dia bukan orang kata diselewengkan, dia bukannya dikelirukan. Dalam keadaan dia sedar, dia tahu jiwa dia dengan lidah dia, dengan perbuatan dia. Baru orang tu masuk Islam. So, kalau masuk itu kena macam tu, nak keluar pun sama. Nak keluar pun sama. Sebab itu saya kata, nak bergerak. Okey, kenapa saya cakap, kenapa saya ramble benda ni? Tuan-tuan puan-puan, kita nak gerakkan negara ni, kita ada 30 juta penduduk. Di mana daripada itu 18 juta penduduk kita adalah pekerja. Maksudnya sumber manusia. Maksudnya tenaga kerja. Tenaga kerja di Malaysia ada 18 juta. So maksudnya hampir separuh daripada tenaga di Malaysia ini bukan tenaga kerja. Jadi, nak menggerakkan 18 juta ni, kita tak cukup sekadar Melayu. Kita perlu semua bangsa lain solong mereka orang Malaysia. Nak beli barang kita, kita tak cukup sekadar Melayu. Kita perlu semua bangsa kena berbelanja. Kena membeli. Your money is as good as Acong money, as good as Gana money, as good as Gopal money, as good as Lily punya money, as good as Zain Azman punya money, as good as Nomaida punya money, as good as Alexander daripada Hulu Rajang punya money, as good as Alex daripada Mambong punya money, as good as Boniface daripada Seratok punya money. Duit diorang is as good as, nilainya tetap nilai pada muka duit tu. Tidak ada bezanya nilai. Sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak bawa negara kita ni? Matlamat apa yang kita nak bawa? Negara yang lebih baik adalah keadaan di mana negara kita berganding bahu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk kita membawa negara ke arah yang lebih baik. Number one, hapuskan corruption. Hapuskan corruption. Di Sarawak, Taib Mahmud itu tak ada siapa berani sentuh dia. Ini ada Kak Yam suruh saya sebut pasal Taib Mahmud. Ni hari ni saya sebut pasal Taib Mahmud. Antara orang yang paling kaya di dunia. Di Malaysia lah. Dunia saya tak berani cakap lah. Di Malaysia. Taib Mahmud, kamu nak kata saya tipu? Kamu antara orang paling kaya di Malaysia. Hari itu, anak kamu bercerai. Dia punya pembahagian harta saja, harta sepencarian anak dia, saya tak ingat yang mana satu, Bilion bang, bukan million. Bilion. Anak Taib Mahmud. Apa pekerjaan dia? Harta ismet di luar negara. Gohet Gostan. Kazakhstan. Turkistan. Gohet Gostan. Dekat mana negeri Gohet Gostan? Dekat-dekat dengan negeri setan. 500 negara. Ni. Korupsi yang ada di negara kita inilah yang menjadikan, bukan bangsa sebenarnya. Bukan agama. Tak ada Cina tu miskin ke? Tak ada India tu ramai lah miskin. Tak ada orang Iban tu. Iban lagi lah ramai miskin. Melayu tak ada orang. Melayu pun ramai miskin lah. Jangan kita kata, Melayu, Cina semua kaya, Melayu semua miskin. Tak. Tuan-tuan perempuan, kalau 60 tahun, kita masih lagi, kalau katalah tahun 63, katalah ini tahun 1970, kita bercakap, Melayu ni miskin, maka kita naklah membuat satu dasar ekonomi baru bagi kita mengangkat martabat Melayu supaya mereka lebih maju dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain seperti bangsa Cina dalam ekonomi. Kalau ni tahun 1970, bolehlah kita jual benda tu. Bang, ini tahun 2020 bang. Sudah berapa rancangan Malaysia dah, rasanya rancangan Malaysia ke-11, ke-berapa belas saya pun tak tahu dah. Kalau if you keep on doing the same thing, expecting kalau kita buat benda yang sama, expecting different results, then you are insane. You are stupid. Kalau kita buat benda yang sama, mengharapkan keputusan yang berbeza, maksudnya kamu tu bodoh. It's about time for us to formulate a new formula. This is not working. Clearly, this is not working. Kita nak 30 wanita di dalam peringkat tertinggi.
Not working. Kita nak 30% orang Bumiputera memegang jawatan tertinggi. Not working. Why? Because the policy that we are doing is not there. Kita dok bercakap lah pasal keyakinan. Apa kita ni tak boleh bersaing ke? Orang Melayu tak boleh bersaing ke? No. It's not that. Isunya sekarang ini bukan masalah Melayu tak boleh bersaing. Isunya adalah konon-kononnya pejuang-pejuang Melayu ni nak membela Melayu. Tapi hakikatnya bukannya mereka membela Melayu pun. Hakikatnya mereka bagi benda tu kepada kroni mereka. Dan kroni mereka ni dia ada 3 yang besar kan. Kalau kita tengok zaman Mahathir dulu, 3 yang besar. Siapa yang 3 besar? 3 bangsa dia. Dia ada Melayu billionaire, Cina billionaire, India billionaire. Siapa? Tak payah saya cakap lah. You all tahu sendiri. Ada salah seorang ni yang cerita kepada saya. Dia pernah nak bawa, dia orang Melayu ni, dia dalam GLC. Saya tak nak sebut GLC mana. Dia cerita saya personally. Tahun 90-an, dia pernah dah nak bawa, dia nak beli satelit daripada satu negara. Negara ni, dia dah wujudkan satelit. Dan dia jual less than 1 billion. Dan dia dah nak siap nak beli dah nak satelit tu untuk bawa ke Malaysia. Dan kalau kita ada pada masa tu, kita akan menjadi sebuah negara yang termaju di Asia, the first one yang ada satelit. Dan kita dibagi rights pada masa itu. Ni orang Melayu ni, bijak tak bijak dia dah dapat tawaran, dah dapat offer. Tunggu kerajaan nak sign. Sebenarnya dia tak perlu kerajaan sign, dia boleh bawa masuk. Tetapi disebabkan dia adalah GLC, maka dia kena bawa masuk. Dia kena minta kebenaran daripada kerajaan. Sebenarnya dia boleh, dia pancarkan daripada Indonesia ke, pancarkan daripada Singapura kan. Tapi dia being patriotic, dia kena minta juga kebenaran kerajaan. Kalau tak, dia boleh. In fact, sebenarnya parabola kalau kita benarkan di kawasan pedalaman, sebenarnya kita dah boleh letak internet dengan mudah dah. Tapi akhirnya diberikan kepada satu syarikat. Syarikat tu, sebab syarikat tu dah sign satu deal daripada US worth 1 billion and above. Dan syarikat itu sekarang ni sampai ada sekarang ini, yang mana kalau hari hujan dia tak ada. Hari hujan siaran dia tak ada. Syarikat mana? Kamu fikirlah sendiri. Siapa punya tu? Kalau tak, kita sekarang dia dah ada satelit TV yang mana tidak ada masalah tentang gangguan hujan dah. We'll be the first in Asia pada masa itu untuk bawa. China pun tak ada lagi. Kita beli daripada negara yang adalah satu negara. Inilah saya malah nak sebut. Ini kelebihan. Dia ni adalah pengurusi kepada satu GLC. Dia berjaya berfikiran masa itu. Dan pada masa itu yang jadi Menteri Keuangan adalah Anwar Ibrahim. Tapi kemudian tumbang. Tak jadi plan tu. Kena sailang. Yang sailangnya pula siapa? Pimpinan atas. Sebab apa? Dah deal. Sebab dah ada perjanjian. Di belakang ni, tak ada Melayu, tak ada India, tak ada Cina. Di belakang ni, semua kira ni je. Bukan ni ni, kira ni. Di belakang tak ada Melayu, tak ada Cina, tak ada India. Semua kira ni. Sebab tu saya recommend pergi ke iFlix, tengok cerita Daulat. Tengok cerita Daulat tu. Cerita Daulat tu very good. Cerita Daulat tu very good. Hakikatnya cerita Daulat, satu lagi cerita Babi. Babi ni dekat YouTube, cari nama cerita Babi. Dia pasal politik. Kita cerita di belakang tu sebenarnya dia tak ada Melayu, tak ada Cina, tak ada India. It's all about this, money, duit. Bangsa ni untuk nak undi je. Tak maaf tuan-tuan, saya nak kena pasang kalau terjatuh, saya kena pasang. Alright. Okay, Warifat. Saya kata, di depan kita ni, dia duk cerita Melayu itu, dia pakai lah songkok, dia pakai lah serban, dia pakai lah jubah di depan kita ni. Dia nak jual tu produk Melayu. Di belakang tu sebenarnya semua cerita ni. Semua cerita aku dapat berapa, aku dapat jawatan apa. Ini aku punya gaji macam mana bulan ni? 80,000 mana cukup nak bayar maintenance bang? Saja 100,000. Macam mana ni? Aku punya Rotek je 100,000. Zahid Hamidi punya Rotek saja. Rotek Insurance, bukan Rotek. Rotek Insurance untuk kereta dia saja. Dalam mahkamah disebut 100,000. Rotek Insurance. Itu baru Rotek Insurance bang.
Takkan cukup 80,000 gaji. Kena up 100,000, kena up 200,000, kena up 500,000. Alamak. Aku punya maintenance tinggi. Ujung tahun nak kena bawa family pergi holiday. Sebab itu Rosmah kata, merajuk dengan Rosmah dapat jam 400,000. Alah, mana cukup. Tak masuk dalam akaun 100,000 tu. 100,000 tu aku punya dinner satu malam lah. Shopping bini aku pun. Ni saya boleh buka cerita. Tak boleh cerita sekarang. Sebab benda ni masih berlangsung di mahkamah. Berkaitan dengan Rosmah juga. Saya kata, akhirnya di depan rakyat dia jual bangsa, dia jual agama. Oh, Allahu Akbar! Melayu! Melayu! Dia cakap Melayu ni. Di belakang dia tak ada cerita Melayu. Duit! Duit! Berapa projek aku dapat? Berapa komisen aku dapat? Itu cerita dia. Apa jawatan aku dapat? Berapa gaji dalam JLC ni? Tuan-tuan puan-puan, sampai bila negara kita nak jadi macam ni? Kita ada segunung emas pun, kikis lama-lama habis. Sebab tu selagi mana manusia ni, pemimpin kita yang ada sifat tamak, 7 bumi, 7 apa orang kata, bumi ni takkan dapat menghilangkan lapar dia. 7 lautan takkan dapat menghilangkan haus dia. Saya lebih yakin kalau sekiranya saya nak sebuah kerajaan, satu hari nanti saya membayangkan kerajaan di mana 2 penggal bertukar. Mungkin penggal ni Pakatan Harapan. 2 penggal akan datang, Barisan Nasional balik. Kemudian tukar balik Pakatan Harapan. Kemudian tukar balik Barisan Nasional. Tukar. Apa? Kerajaan yang macam tu. Sebab kerajaan yang macam tu, mereka akan sentiasa dalam keadaan timbal balik. Kalau mereka dah sampai 60 tahun jadi kerajaan, sampai 14 PRU, 13 PRU, 13 pilihan raya asyik dia je kerajaan, itu yang akan jadi, mereka akan jadi korup. Absolute power corrupts absolutely. Saya suka 2-3 penggal. Lepas tu kalah. Tak apa. Itu yang sekarang ini yang menjadi masalahnya. Duduk bercerita pasal hal 1,600. Kalau tak ada COVID ni, you all dapat ke 1,600 tu? Saya nak tanya. Kalau tak ada COVID ni, you all dapat ke 1,600? Kalau tak ada COVID ni, dapat ke 1,600 tu? I doubt it. Saya tak rasa you all akan dapat. Saya rasa sekarang ni kerajaan akan bersenang lenang. Duduk berbagi-bagi harta. Dalam keadaan kita teruk sekarang ni pun, dia duduk berbagi-bagi harta, berbagi-bagi jawatan. Sebab itu saya kata, di depan kita ni dia duduk bangsa, dia duduk cakap agama, dia duduk bangsa, dia jangan walau macam-macam kat dalam ni, biasa standard. Tapi di belakang kita, semua cakap pasal duit. Apa ingat dia punya cyber trooper tu, kita hendaklah mempertahankan bangsa kita, cyber trooper kat depan je. Kat belakang macam aku tak tahu kat belakang tu siapa yang funding korang. Yang funding korang ni, yang korang-korang yang dalam, yang saya malah nak sebut nama lah. Ingat saya tak tahu ke siapa yang funding korang? Yang ni siapa? Bangsa apa dia? Saya kenal. Saya tahu. I know exactly how much you get. Kadang-kadang kan, sudah-sudahlah jadi bangsa yang diperbodohkan. Sudah-sudahlah jadi bangsa yang diperbodohkan. It's about time for us to wake up. Bangun. Lawan penindasan, lawan pengkhianatan, lawan mereka yang cuba untuk membodoh-bodohkan rakyat. Lawan. Bangun. Bangkit. Ini masa kita. Ini bukan Iswardi. Ini bukan kerja Iswardi seorang. Ini bukan kerja Rafizi seorang. Ini bukan kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang. Ini bukan kerja Lim Kit Sian seorang. Bukan kerja Lim Guan Eng seorang. Bukan kerja Mat Sabu seorang. Bukan kerja Khalid Samad seorang. Ini bukan kerja Amanah. Bukan kerja PKR. Bukan kerja DAP seorang. No. Dan anda tak perlu pun nak jadi ahli parti. Tak perlu. Tapi anda perlu jadi ahli yang sedar. Rakyat yang sedar. Yang ada minda yang waras. Minda yang boleh berfikir. Yang keluar daripada kepompong yang cengkaman pemikiran minda rakyat. Minda penjajah. Dan penjajah ni jangan kita ingat datang daripada orang-orang bangsa lain. Bangsa sendiri pun boleh jadi penjajah minda. Saya kesan bila saya baca. Kadang-kadang saya suka baca komen-komen. Bukan dalam page saya lah. Tapi dalam page-page yang menyokong Najib, yang menyokong BN UMNO dan sebagainya, saya suka baca.
Saya tengok, saya baca mentality dia orang, saya rasa macam, saya bukan marah tapi saya kesian. Saya kesian. Dia macam, dia dimomokkan, ditakut-takutkan dengan satu hantu. Hantu yang menghantui mereka. Hantu dalam bentuk bangsa Cina bermata sepit. Bangsa Cina bermata sepit dan hantu ini yang akan memusnahkan. Hantu dalam bentuk Kristian yang membawa cross yang akan memusnahkan agama mereka. Yang akan memusnahkan bangsa mereka. Ini hantu tu. Ini cerita yang dibawa. Saya ingat masa saya kecil, saya pernah cerita benda ni kan. Mak saya dulu nak bagi tahu kita orang, masa di Sarawak, kita ada pernah perintah berkurung. Perintah berkurung ni start daripada pukul 6 petang sampai esok pagi. Kita orang tak boleh keluar rumah. Siapa keluar rumah boleh kena tembak. Sebab masa tu komunis. Jadi pukul 6 petang, kita budak-budak tak tahu tahun 80-an. Jadi mak kata kena balik masuk rumah. Kenapa masuk rumah mak? Masuk je lah. Oh, kita nak main lah. Kita lah budak-budak nak main pukul 6 petang baru. Cerah lagi. Masuk dalam. Nanti ada orang datang potong kepala. Letak dalam guni, dia kata. Ya ke? Ada hantu datang potong kepala letak dalam guni. Mak saya nak cerita pasal komunis. Panjanglah pula ceritanya kan. So, dia cerita pasal hantu tu. Samalah. Bukan nak kata mak saya bohong. Tapi nak cerita. Cerita. Dia tak tahu nak berhujah. Ceritalah. Bawa cerita DAP. Bawa cerita, cerita Cina. Cerita DAP. Habis tu MCA tu bangsa apa? Dia panggil Malaysian Chinese Association. C tu Chinese. DAP tak ada perkataan Cina pun kat situ. C pun tak ada kat situ. Dia pelik tau. Tapi momokkan ini sampai ke dalam pemikiran, cara pandang. Akhirnya mereka takut dan takut dan takut. Dan ketakutan ini mereka bawa dalam jiwa mereka. So bila dia dah mula takut, di belakang kita, di belakang rakyat ini, mereka berbagi. Oh, ni harta, ni projek, ni projek, ni duit kau, ambil. Bila rakyat mula bising, kenapa kita ni tak dapat harta kita dekat Sarawak kan? Kenapa kampung kita tak ada? Okey. Jangan tanya, jangan melawan. Kamu ingat, ni semua sebab Cina ni. Cina lah menyebabkan kita jadi macam ni. Cina lah menyebabkan kita, bangsa kita ni jadi macam ni. Ni Cina lah ni. Kalau tak kerana Cina, habis kita. Habis hancur negara kita. Tak balik. Yang kat belakang tu, yang dia dengan dia, Cina juga. Jadilah Alibaba, istilah Alibaba. Faham kan? Saya faham. Itu saya tahu. Rakyat yang cerdik, rakyat yang celik sekarang ini semakin ramai dan kita sedar pengkhianat itu siapa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tutup dengan satu kata-kata bahawa our economy is going bad. If the government is not doing anything right now, anything, they are not even discussing what are the things that they need to do, then we are asking troubles to ourselves. Kita sekarang ini mencari masalah kepada diri kita. Saya nak tuan-tuan puan-puan sedar. Sekarang ini gerakan massa perlu digerakkan. Gerakan rakyat perlu digerakkan. InsyaAllah macam saya kata tadi, saya tutup. Saya ada buat dekat page saya. Siapa yang belum like page, pergi page. Saya ada buat satu grup baru. Bina Negara 2.0. Saya akan buat satu grup baru Bina Negara. 1.0 dah berjaya, dah ada grup dia Alhamdulillah. So kita akan buat 2.0. Dan dalam grup Bina Negara ini, saya akan pilih beberapa orang untuk pergi ke latihan leadership saya, di mana dalam latihan itu, kita akan ajarkan macam mana jadi leader, kita ajarkan macam mana cara bercakap, kita ajarkan macam mana cara untuk kita nak manage, kita ajarkan macam mana cara kita untuk nak bring forward, dan kita ajarkan macam mana cara untuk kita nak menjadi seorang yang efisien dan efektif dalam melakukan kerja kita, insyaAllah. So, please join us kalau anda adalah rakyat yang sedar. And please do not join us kalau anda adalah macai dan walaon yang hanya ada di situ sekadar untuk menjadi agen provokator ataupun perisik. Sebab you will not get anything that we are giving you, insyaAllah. Okay, di page saya, come and join me dalam Bina Semula Negara. Reformasi, insyaAllah. Lawan tetap lawan. Yang penting, kita tolak pengkhianat, kita lawan pengkhianat, kita musnahkan pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.